أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi kesihatan kepada kita, apakah lagi bagi ruang yang kita sama-sama saat ni kita pada masa luar, dan tak lain tak bukan kita di akhir petang yang maha mulia ini, iaitu petang Jumaat. Sama-samalah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, kerana pada waktu petang di akhir tiap-tiap akhir Jumaat saat ni tiap-tiap akhir waktu pada hari Jumaat saat ni Allah Subhanahu wa taala memperkenankan ampunan kita ataupun istighfar kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil kesempatan ni sebagai peluang yang amat saya ini, insya-Allah dah kita mari nak belajar sedikit sebagai sambungan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tak lain tak bukan kita maaflah kepada para hadirin para pendengar-pendengar yang masih ikut ruangan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab ada masa yang tidak jadi ke mana lah kepada bagi saya, ada itu sini di situ sikit, di sini sedikit. Maka itu adalah keuzuran yang sebenarnya diri kita sendirilah yang idarah masa itu tidak beberapa tepat. Tetapi dengan masyiatillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya-Allah kita ambil kesempatan ini sebagai peluang yang ada bagi kita ni, kita mari belajar sedikit mata pelajaran kita pada petang Muhammadiyah ini, iaitu kita masih lagi duduk di hadis kita belajar hadis 40 bagi Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka tak lain tak bukan kita duduk sekarang ni di hadis yang ke-20 ni. Hadis yang ke-20 ni daripada matan hadis yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi di sini. Kita mari tengok sendiri ni, iaitu hadis ni iaitu sebagai sebagai tunjang, sebagai penting jugalah bagi umat Islam kita di tempat kita ni. Tak kira lah kita generasi mana-mana, pemuda ke, pemudi ke, duduk di masa remaja ke, ataupun orang tua, orang umur yang 30, 35, 40. Hadis ni sakut belaka dengan dia. Bagi kata sikit banyak saat ni hadis ni manusia pasti kena tahu. Pasti kena tahu sebab apa? Sebab Nabi saat itu dengan lisanul maqal wa lisanul hal, iaitu dengan keadaan Nabi royak dan benda yang Nabi nak tuju saat itu kena kepada kita umat Islam pada setiap masa dan setiap tempat, pada setiap generasi. Walau bagaimanapun ulama kita buat pala cerita hadis ni dok kecek hak besar-besarnya dengan hak kasar-kasar, iaitu sakut paut dengan kelebihan dalam masalah nak islahul bainan nas wal adli bainahum. Islahu bainan nas, fadlu islahi bainan nas wa adli bainahum wa i'anatihim, iaitu kelebihan seorang saat ni duk menyelesaikan dua orang yang ada perselisihan. Dua orang yang ada perselisihan, apabila ada dua pihak perselisihan, orang yang masuk untuk nak menyelesaikan, dia kena buat adil di antara dua pihak. Dia kena buat adil di antara dua pihak, dan kelebihan seorang saat itu tolong saudara di atas saudara. Ini saya panggil tajuk yang besar-besar yang kita nak kecek
pada perjumpaan sekali ini melalui hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kita nak baca matan dulu, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqah wa kullu yawmin tatla'u fihi syams ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bikulli khatwatin tamshiha ila as-salah sadaqah wa tumitul adha 'anil tariq sadaqah. Rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Apa yang nak ayat hadis ni? Hadis ni iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata ia Abi Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, tiap-tiap anggota daripada manusia, as-sulama, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, berhaklah di atas seseorang saat ni tu kena bagi sedekah. Mana tu tiap-tiap anggota yang Tuhan wi kepada kita, daripada tulai yang kasar, daripada senah, daripada sendi yang Tuhan wi kepada kita saat ni tu berhaklah kita seorang hamba saat ni tu kena apa? Kena terima kasih. Terima kasih terhadap Allah Subhanahu Taala yang sebagai pemberian kepada kita. Kita kena terima kasih kepada dia. Nabi kita ayat tak alaihi, iaitu berhaklah di atasnya, di atas seseorang saat ni tu. Ya hak Tuhan wi kepada kita tu. Tuhan ayat ana, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Taala menjadikan manusia di atas rupa yang sebaik-baik rupa. Maka ulama kata sebaik-baik rupa di situ tu seolah kata sutrik lah, Tuhan guna dengan sirah ahsan, lebih baik daripada apa-apa lagi. Sebab tu kita tengok apabila kaji apabila orang panggil kata pendetailan ulama yang bukan Islam, ulama juga hak Tuhan ayat tafasalu ahla dzikr, hendaklah kamu tanya ahla dzikr. Ahla dzikr di situ tu makna kata orang yang bijak pandai dalam daripada ilmu yang berbagai-bagai. Nampak tak? Dalam ilmu yang berbagai-bagai saat ni tu suruh kita tanya dia. Apabila orang yang bukan Islam ngaji belajar dia dalam masalah al-muhandis. Al-muhandis ni kita kata dalam masalah hal bahasa Sia kita ni orang panggil nak wisawak. Nak wisawak. Dia tanya, apabila ditanya kepada dia satu hari, dia saat ni tu orang panggil kata nak wisawak hak besar lah. Muhandis ni makna kata orang hak luluh pengajian yang sangat tinggi tentang masalah ke apa? Tentang masalah kajian untuk nak buat alat-alat tahap baru lah kita kata. Maka kita kata apabila muhandis tu terutama daripada orang barat, dia buat satu makhluk dengan tangan dia ni, dia buat itu, dia buat alat tu, alat ni tu. Tiba-tiba satu hari saat ni tu dia tengok kepada tilik kepada alat, tilik kepada anak dia. Tilik kepada anak dia saat ni tu. Apabila dia tengok benda yang dia buat sendiri, dia tilik kepada anak dia hak baru beranak. Apabila dia tengok kepada dua kejadian ni, dia tahu hak ni hak aku buat. Aku dan kawan-kawan aku buat. Hak ni hak keluar tu baik daripada rahim ibu dia, iaitu apa? Kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kejadian hak makhluk, satu makhluk hak ada yang menjadi. Dia tengoknya begitunya orang panggil kata sendi daripada tangan berjari, daripada gerak ke yang luar biasa dengan hak dia buat saat ni tu. Hak dia buat daripada hunyun, daripada kereta, daripada gapo tu ada gerak ke juga. Tapi dia kata tak seperti supaya hak Tuhan menjadi. Lalu itulah dia tengok kepada kejadian, tengok kepada kesal, dia mikir selagi yang dia mikir selagi atas selagi mereka siapa yang menjadikan kesal ni.
Hari tu duk cari dengan baca, dengan tanya, dengan gapo ni. Terdapat kata ini adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Mendetail tu sangat panjang lah, kita kata dapat dia saat itu orang yang mulhid, orang yang engkar ke Tuhan ni, apabila dia tengok kejadian, jumpa orang yang tahu kata orang menjadi, dia kata tak seperti biasa hak Tuhan menjadi, tak serupa hak kita buat. Tengok apabila kita tengok alam mahsus, benda hak kita boleh tengok dapat kita. Apabila kita tengok benda hak boleh tengok dapat kita saat ni tu dapat kita tu kita tengok sebagai hunjun misalnya. Orang sekarang ni insya-Allah kata banyak orang jatuh kerja sebab menggantikan hunjun tempat-tempat orang buat kerja. Tapi kita tengok pada masa sama tak seperti kejadian Allah Subhanahu Wa Taala jadi. Tuhan royak laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Iaitu pada bentuk rupanya sebaik-baik bentuk. Maka sebaik-baik bentuk tu Nabi royak tu kullu sulama minal insan alaihi sadaqah. Tiap orang panggil tulang yang kita boleh duk gerak, yang kita boleh duk tengok ni, seolah tak sendi-sendi saat ni tu dalam hadis yang riwayat yang lain Nabi royak kata dalam tubuh manusia saat ni tu Tuhan jadi sendi dia 360 sendi. Ya, 360 sendi semua. Tak kira sendi jari, sendi tulang kasar ni, tulang belakang, tulang tekak, tulang kaki, tulang lutut dua-dua ni saat ni tertangi daripada bahu, daripada gapo ni. Nabi kita royak dah 1400 tahun dah kata dalam manusia tu ada 360 sendi. Maka terdapat apabila kajian baru ni, orang yang belajar ilmu kedoktoran, orang yang belajar wisawat, orang yang belajar ilmu apa-apa pun, dia tengok kata hak Nabi kita royak saat ni tu sebagai mukjizat, dia kaji balik, terdapat kata benar sungguh hak apa ni? Hak Nabi kita royak 140 tahun lepas. 140 tahun lepas iaitu zaman yang tidak ada teknologi, di satu masa yang tidak ada kemajuan, tetapi Nabi royak dah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita. Kata dalam tubuh manusia tu ada 360 sendi. Nampak tak tu? Allahu akbar. Agama kita dah tengok ni. Maka tiba-tiba apabila kedoktoran, ilmu, orang jadi bomo besar, dia kaji tengok benar sungguh. Maka di situlah orang hak tak degil, hak tak agil, hak tak orang panggil hak juru, tunduklah dia. Sebab Tuhan royak sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. Akulah akan lagi tunjukkan tanda kebesaran aku kepada mereka itu, kepada semua manusia, supaya apa? Hatta yatabayyana annahu al-haq. Sehingga Tuhan nak royak kata apa? Tuhan nak royak kata hak ku royak sakning tu nak demo mereka itu sendiri ternyata dengan ilmu mereka kata hak Tuhan royak tu benar. Kata hak Tuhan royak tu betul. Dengan kajian hak ilmu baru jumpa sekarang. Maka kita kata Nabi kita mai royak sining ni kata manusia tu ada 360 sendi, 360 tulang kasar-kasar sakning tu wajiblah di atas kita kena gapo? Kena hak dia tu alaihi sedekah. Kita kena bayar. Kita ni kadang-kadang kita tak biasa dengar hadis ni. Kita umur 30 hari, 40 hari, 50 hari tak biasa dengar. Hak setengah biasa dengar dah alhamdulillah. Wa ni'mah. Tetapi hak tak biasa dengar lagi, Allahu akbar. Tulis yang ada di pada kita ni kita kena sedekah juga. Kena sedekah juga ke? Ya, Nabi kita royak atau alaihi, di atasnya, di atas manusia saat ni tu kena sedekah. Kalau gitu sahabat ada tepi-tepi tu, bagaimana kita tak ada wang ya Rasulullah? Setengah-setengah sahabat haduk di ashabus suffah, haduk di masjid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu. Kadang-kadang setengah-setengah, nak buat lagu mana ya Rasulullah? Kami tak ada ni. Tak ada sehingga wang, tak ada duit lah kita kata. Tak ada nak bayar ke mana tiap-tiap hari. Ya tu kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Tiap-tiap hari kita harus sedekah.
Sedekah supaya apa? Hak Nabi royak. Sedekah supaya nak syukur, nak terima kasih terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang bagikan kepada kita seni-seni tangan-tangan kita tu, biar kita boleh gerak dengan cara lurus, dengan cara comel, dengan cara mudah. Kalau Tuhan tak menjadikan kita dengan cara lagu ni, jari kita ni ada jari, boleh kita gerak, boleh kita jamuh, boleh kita pegang ni, boleh kita pergi setuhkan cara dengan cara senil-senil ni, bukan mudah. Sebab tu Tuhan royak satu ayat lagi kepada orang yang ingkar terhadap nikmat Allah SWT. Tuhan ayat tu, bal qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan aku ni kuasa nak ciptakan kamu, iaitu apa? Nak ciptakan kamu, hei manusia yang ingkarkan nikmatku satu, nak ciptakan seperti tangan satu tak sebab ada jari. Lagu mana tangan tak sebab ada jari? Supaya kita kata kaki kuda, kaki ilmu azakumullah kurbau ke apa ni, dia tak ada jari, dia sama gitu je. Dia sama gitu kaki dia. Tapi manusia Tuhan menjadikan ada al-asabi'. Al-asabi' ni makna jari-jari yang mudah bagi manusia untuk nak tunaikan hajat harian kita. Maka tiap-tiap hari Tuhan duk minta kita tu melalui hadis Nabi kita royak pada kita saat ni tu suruh kita hak dia tu sedekah. Sedekah tu dalam arti kata kita syukur, patut kita syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tentang kemudahan yang Tuhan beri kita. Kita kalau tak ada ni, orang kita sekarang ni begitunya berwarna-warni makan ni, minum gapo ni, kadang-kadang umur 40 50 45 50 ataupun 30 35. Kadang-kadang sakit sendi dah. Orang yang apabila sakit sendi, tak kira sendi tangan ke, sendi lutut ke, sendi siku ke, dia rasa lalu kata dalam masa sama Allahu Akbar, luputlah Tuhan wi kepada aku. Tuhan wi apa? Tuhan wi sendi kepada aku, hari ni habis. Aku tak nak makan. Rasanya sakit. Nak apa kan? Nak beralih daripada satu tempat pergi pada satu tempat tu bukan mudah. Kalau tak ada sendi langsung. Tu dia. Sebab tu Tuhan royak atau Nabi royak atau kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Tulai kamu hai manusia, sama ada tulai tapak tangan, jari, kaki kamu. Sebab tangan kita ni, sendi dia tu 3, 1, 2, 3. Pas lengan. Tengok pada lengan. Sini so. Kita tengok kata seni tu yang boleh kita mudah nak gerak, nak gapo tu bukan mudah lah Tuhan nak beri kepada kita. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita kata hak kemudahan Tuhan beri dimung tu hak bagi dia mung sedekah tu. Bukan mengguna je cara free tu. Hei manusia, hei Allah Subhanahu Wa Taala, semua anggota hak Tuhan beri kepada kita ni. Tuhan beri kepada kita ni, Tuhan akan tanya kepada kita. Sebab tu dalam surah ayat Allah SWT royak kata summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian satu hari Allah SWT akan tanya. Tanya ke apa? Latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Iaitu lagi akan tanya anak dia di hari itu. Hari mana? Hari akhirat esok. Hari wibalasnya. Tuhan akan tanya apa? Anin na'im. Tentang segala nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Sebab tu Abdullah bin Abbas ya sebagai sahabat yang sebagai terjemahan Quran. Ulama tafsir sahabat dia kata anin na'im di situ tu makna kan? Makna sihhatul abdan wal asma wal absar. Iaitu anin na'im tentang tanya tentang nikmat saat ni tu kesihatan tubuh badan manusia, kesihatan pendengaran manusia, kesihatan penglihatan manusia. Kita boleh tengok hari-hari. Kita telinga yang Tuhan beri, kita boleh dengar hari-hari. Kita tubuh badan jismani kita saat ni tu hari-hari ada kekuatan. Sendi pun rasa sedap, tulang pun rasa kasar, molek, gagah, kuat. Tuhan tak akan tanya belaka. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ayat lagi dalam suratul Isra, innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula.
tiap-tiap pendengar kamu, hei manusia, tiap-tiap penglihatan kamu, tiap-tiap cara mikir kamu, Tuhan akan tanya satu persatu. Hei manusia yang dapat boleh dengar urusan agama, dengarlah. Ini adalah ajaran Nabi kamu yang royak kepada kamu melalui pendakwah-pendakwah dia. Orang tak usah dengar, biarlah. Kadang-kadang hari ni kita sekadar baca Quran je. Sekadar nak royak atau arti Quran je. Sekadar nak baca hadis, sekadar nak royak hadis, sekadar what keluar tubik pendapat-pendapat ulama. Kita tak biasa dengar ni. Orang baru apa? Orang panggil satu fitnah yang duduk di masa kita yang nak menyekatkan orang tetap saya dengarkan Al-Quran dan hadis. Tak saya dengar. Kita duk jadi wasa lagu mana dah kita. Berpuak sapakah kita tak nak dengar Quran. Berpuak sapakah kita tak nak ngaji hadis. Berpuak sapakah kita nak katuk telinga kita tak sedengar pendapat ulama. Subhanallah. Subhanallah. Abang tu minggu lepas tu saya dengar satu orang daripada ustaz yang muzallimkan diri dia sendiri. Dia asal tu duk mengajar di Masjid Besar Jalan ke apa ni. Dia royak atau orang yang mengajar lagu ni nak pakai Quran hadis je. Tak saya pakai ijma' dan qiyas. Saya kata bah. Saya kata awak ni pelawak. Orang so lagi tu orang panggil bahasa kita ni orang panggil jahil kelu. Kalau so lagi jahil tukik panggil. Tak ada ulama ni tak pakai ijma' dan qiyas. Bagaimana tak pakai ijma' dan qiyas? Tetapi dalam masa sama mereka tutur juga atau suruh turut Quran dan hadis. Bah dalam ajaran masdar dua ning tu duk royak dalam tu gapo? Duk royak kata gapo? Duk royak kata suruh turutkan Quran dan hadis, dalam tu ada ajaran ijma' dan qiyas. Seperti semaya, ada ajaran Al-Quran suruh semaya wa aqimus solah. Maka tiap-tiap masa dah tiap tepat ulama ijma' kata semaya lima waktu tu wajib. Begitu juga kita kata masalah nawazil, masalah baru berlaku hak sekarang. Baru berlaku hak sekarang kita kata duk berlaku tempat-tempat kita gapo benda-benda mabuk, benda gapo. Daripada arak tu, daripada arak hak pesen-pesen baru, daripada air katong ke tak katong ke, daripada air tuak masai ke, daripada wai hak wak daripada ago ke. Perkara ni kawal nawazil. Tapi kena ulama kita ambil juga perkara ni wak sebagai qiyas. Ambil hak ni cabai ni qiyas di atas asal itu arak supaya mengeluarkan hukum haram. Kena ambil juga. Nawazil, benda yang berlaku baru-baru saat itu gunakan qawaid qiyas. Tiba-tiba kita main goyak kata, oi ulama demo tu nak pakai Quran hadis tu, saya pakai dah ijma' dan qiyas tu. Zalim diri sendiri ustaz. Ustaz waktu rajaklah diri dah kita tengok atau jangan kita zalim diri kita sendiri. Habis itu. Di sini kita nak goyak kata agama kita, tiap-tiap anggota kita, kita, sendi kita saat itu tu berhaklah di atas kita kena bagi sedekah kepada dia tiap-tiap hari yang dinaikkan matahari. Hari ni syarat ni, syarat kita mula bila satu hari iaitu apabila masuk waktu fajar. Adapun pada pandangan hak orang panggil atau sakun, makna kata hak domai sekarang hak misihiyah ni dia guna hak syamsiah ni dia guna apa? Dia guna satu hari tu dia mulai pada pukul 12 malam dah. Apabila pukul 12 nak masuk pukul 12 tu dia kira hari lain dah. Tiba-tiba syarat kita tak lagi. Syarat kita dia guna masuknya waktu fajar mula hari baru. Mana kata hak syamsiah tu mari dulu lah, lebih pada qamariyah. Tu kita tengok deh. Maka satu hari itu, dalam masa satu hari itu memanglah ada 24 jam tu. Maka dalam 24 jam tu lah layak berhaklah bagi seorang anak ada yang ada sihat kekuatan yang Tuhan dia boleh sedar terhadap diri kata sendi-sendi yang Tuhan wi kepada dia, tulai-tulai yang dia duk pakai diri dia hari-hari saat ni tu dia kena bagi sedekah. Yang pertama sekali, kalau para sahabat tanya atau kita nak sedekah ke mana? Ya Rasulullah, kita tak ada wang, kita tak ada duit, kita tak ada pitih. Kita sedekah lagu mana? Tiba-tiba, para sahabat lain dia kata lagu ning lah ya Rasulullah. Pakak kita tanya Rasulullah, lagu mana Rasulullah? Kita tak kuasa ni. Kita ni kerja hari tu boleh wapa sing, wapa kok ya kita kata. Tiba-tiba Nabi kita royak kata hak menepati sedekah saat ni tu buat kerja lagu ni. Buat kerja lagu mana?
ta'dilu bainal isnain sadaqah. Tu sebagai amalan yang amaluka at-ta'addiyah, al-muta'addi. Amalan bukan manfaat klik pada kita sendiri, tetapi klik kepada orang lain. Jadi kita tu memang dah dapat ganjaran. Ta'dilu bainal isnain sadaqah. Kamu dok pergi ukar masalah apabila ada orang selisih, orang ada bertelengkah. Kalau bahasa kampung kita, ada orang balah bila pergi menyelesai. Nampak itulah Tok Ime, Tok Nebel, kita kata tempat kita, Tok Mene, hak ada kuasa. Dah ada kuasa ni, kalau kita sedar ni, kita apabila ada mengadu kepada kita, kita menyelesaikan di antara dua kumpulan, terutama menyelesaikan dengan cara adil. Bukan kata, ni demo ni jauh sikit dengan kita ni, demo ni waris kita, pergi dengar dua pihak sungguh. Tapi apabila buat keputusan, la tahkum bil adl. Hak Tuhan suruh, tahkumu bil adl. Hendaklah kamu ukur dengan cara adil. Tak kira waris kita ke, orang bukan waris kita ke, kalau tak di atas neraca yang benar, kita tu hak benar tu. Hak ni hak maksud kata, kita pergi menyelesai dua masalah tu dapat sedekah hak tu. Tu dia. Abang tu sebagai jawab kepada orang, para sahabat ramai tu, dia kata, kalau itu kamu tak ada uang, buatlah lagu ni. Amalan apa? Islah bainan nas. Abang tu Tuhan ayat Al-Quran kata, la khaira fi kathirin min najwa illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada jenis kebaikan yang apa ni? La khaira fi kathirin min najwa. Tidak ada jenis kebaikan yang keluar tubik daripada mulut anak ada saat itu malaikat tiga perkara ya. Illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Itu seorang saat itu gunakan lidah nikmat Tuhan, lidah dia saat itu guna untuk suruhkan manusia ke apa? Amara bi sadaqatin. Suruh manusia tu infak. Suruh manusia tu keluar wang. Suruh manusia saat itu buat derma. Sama ada derma hak wajib, sama ada derma hak sunat. Au ma'rufin, guna juga mulut dia goyak kara molek kepada manusia. Siapa? Bukan mudah hari ni. Kadang-kadang nak pergi goyak benda molek kepada manusia ni, manusia tak terima. Kalau bukan puak kita, memang tak terima. Walaupun dia jahil, keluh setara mana pun, kalau bukan puak dia tak terima. Bukan senang nak goyak benda-benda ni. Bukan senang nak oyak benda molek ni. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita nak suruh kan buat demo benda comel tu, benda molek tu, benda jadi makruf tu. Bukan mudah. Bukan mudah. Tengok kita cuba nak kecek kata gapo. Kata kita ngangguk burung candik tu. Orang tempat kita berakhir. Orang panggil atau nukrum wacuk tu. Ngangguk burung candik tu. Kita duk fikir tengok sore duk tengok. Baca apabila baca oleh kitab, tengok oleh pelaksana ulama, apabila tengok kepada tu, kita tengok kata ngangguk burung ni wasa tak lari mana daripada rupa judi. Lagu mana ustaz judi? Tak faham awak tak faham ni. Orang panggil tradisi ni, bukan judi ni. Acu kita tengok. Dah kita tengok orang ngangguk burung orang hak berakhir masalah tu tak apalah, tapi kita nak ayat sebagai hukum. Adapun sebagai nak menyelesaikan perbuatan demo tu, hak tu orang panggil tolak ansur lah. Tapi hukum kita nak kecek tepat hukum agama kita tu. Kita nak kecek situ dulu. Kata apabila orang ngangguk burung, lagu mana rupa dia? Rupa dia yang pertama, dia pergi tempat ngangguk burung saat ni tu, dia pergi letak duit situ misalnya 300 kok kita kata. 300 kok. Tiba-tiba apabila letak 300 kok saat ni tu, dia masuk burung dia tu tempat apa? Tempat nak tanding burung saat ni. Masuk burung dia. Tiba-tiba apabila siapa pengadil tengok burung dia saat ni tu, burung dia saat ni tu tak kukuk. Mana tak kukuk siapa tahap yang pengadil nak wi markah kita kata. Apabila setara tu round mula-mula tak lepas. Round yang kedua tak lepas juga. Mana tak kukuk tak cukup. Masalah yang nak kukuk 10 kali masalah. Tiba-tiba burung dia tu tak kukuk kita. Pergi kukuk 2 kali.
Orang pertama amal kubur tak lepas belaka, tak sampai 10 kita kata. Tiba-tiba apabila sudah ngade dok nak apa? Dok nak hak yang dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 supaya apa? Supaya nak wikan sumenge, nak wi rangwan daripada hak meneh sak ning tu. Pas nak tanya tu, hak yang burung ya tak kukuk sak ning tu. Ya kita dah duit 300, tiba-tiba kita tak boleh klik saja. Tiba-tiba orang lain tak juga 300. Tiba-tiba burung ya kukuk sedap, nasib baik hari ni. Boleh dia sak ning tu kita kata letaklah. Sebab kita boleh mutu sika tu sute sebuah. Boleh mutu kita kata. Duit 300 tadi tu dengan mutu tu bukan harga dia. Bukan harga dia. Harga mutu tu kurang-kurang 15,000. Pas kita 300 dia boleh labur 15,000. Orang Allah klik saja. Menampak tak? Lagu ning ni panggil tikebo lagu ni. Bahasa dulu panggil tikebo. Rupa lagu ning ni nak tanya tak orang hak tahu ni tanya tak rupa judi ke bukan judi. Acu kita cuba tengok. Tapi kalau saya tengok rupa lagu ning tak lari mana daripada judi dah. Tu. Kita nak royak benda hak molek lagu ning ni. Bukan mudah. Bukan mudah. Maka ni kita nak yak rupa dah, tak ada turun di atas individu gapo-gapo dak tu. Tak ada turun di atas individu gapo-gapo dak. Cuma bagi orang hak sedar, acu yutun balik. Kena dak gi tanya tok guru besar, hak kita rasa tu dihormati, kita tanya. Ngangguk burung ni lagu mana tok guru kita cuba kita tanya. Kalau guru yang ada amanah, insya-Allah dia akan beri jawapan kepada kita. Lepas pada kita dengar jawapan tu, kita nak suruh turut tu ikut kita lah. Kalaulah kita sangat warak dengan agama, insya-Allah kita boleh tinggal. Kurang-kurang masalah ni termasuklah masalah ragu-ragu. Taman dulu orang pelaga binatang, hari ni orang pelaga burung pula. Fangguk burung, ambil sebagai supaya kita royak sana. Maka rupa-rupa lagu ni kita nak pergi suruh ni, kita nak pergi tegah ni. Ngaji apa hari? Tu kita kata hidup pondok apa hari, pergi ngaji sekolah apa hari kita kata. Kok tu pula. Tu dah kita tengok tu. Abatulah al-insan ghayatun la tudrak. Manusia sak ning tu ada tujuan yang kita tak boleh nak faham, tu yang nak gapo-gapo. Tapi di majlis yang maha mulia ni kita nak royak hukum jelah. Bukan kita nak pergi hukum tahu jangan silap tu. Royak hukum ni suku nah. Tapi turun hukum suku pula. Apabila nak turun hukum pula, orang ahli sungguh tu dia kaji pula kata, demo ni buat ni kesalahan ni, duduk di martabat mana pula? Ya ada pula. Masalah agama ni ialah ia ada laik dah kita kena duk kira cara dengan dia. Habis itu. Maka menepati kata kalau amalan sedekah yang kita nak syukur terhadap pemberi atau hewi kepada kita saat itu, yang pertama islah bainan nas. Iaitu kita kena amalan yang menyelesaikan di antara dua orang yang selisih, di antara dua orang yang balah. Hari ini pada masyarakat Melayu kita jangan apabila berlaku persisihan ni Allah Akbar, tak ada niat dah di hati kata nak tegur. Jangan kata nak tegur, aku tak lalu dah jalan tu. Sikap orang Melayu kita ni Allah Akbar. Hak saya duk tengok atau orang Melayu kita ni, hak masalah hak dia jadi tak tu sungguh ni masalah ni. Dengar. Apabila berlaku persisihan bila dengar masa tu. Dengar lagi nak buat angkara-angkara. Sebab tu agama kita tu, kita tengok kata kalau kita duduk dengan agama lah yang nak aturkan cara hidup kita. Agama yang nak aturkan cara hidup kita. Apabila kita klik kepada ajaran agama, ajaran nak ajarkan kita supaya kita duduk dalam nizam, duduk dalam sistem, duduk dalam display masing-masing tak ni tu. Kita tengok tak ada dah lah. Tu kita nak tunduk kepada ajaran tu lain bahasa lah kita kata. So, yang kedua, wa tu'inur rajul fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqatan, iaitu amalan sedekah juga yang nak menepati kita syukur terhadap nikmat itu hewi kita, iaitu kita hidupkan amalan tolong di antara satu sama lain.
Pada misal Tuhan Nabi royak sini iaitu apabila orang nak naik kenderaan. Zaman dulu ni orang naik unta, naik kuda, naik hema, naik gajah kita kata. Kata lagi lah. Maka Nabi kita ayat tu perbuatan yang kita akadkan dia naik di atas kenderaan tu. Orang panggil itu menepati amalan sedekah. Sedekah apa? Sedekah hak kita nak syukur terhadap apa? Terhadap nikmat Tuhan kita. Maka kita tu zaman kita learning, ada orang yang tak kuasa nak naik kenderaan. Tiba-tiba kita lalu tepi jalan, kita akik dia naik. Begitu juga satu rupa. Rupa asal lagi hak zaman sekarang kita tahu. Orang mari tempat kita orang musafir. Tiba-tiba mari saling tu dengan tak ada kerja, tak ada kerja apa, wang habis, duit habis, piti tak ada. Tiba-tiba kita orang hak tahu ni kita ambil piti kita, dia beli tiket kereta bah ke, tiket kapal ke, menaikkan dia supaya dia sampaikan matlamat dia nak pergi. Itu panggil satu rupa juga. Menepati amalan sedekah. Amalan ni hak saya tengok banyak orang Arab ni banyak buat amalan ni. Ketika kita mengajar belajar sana dulu, amalan ni saudara-saudara kita yang dapat daripada orang-orang Arab hak faham tu yawi kepada orang kita. Orang panggil apa? Tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha. So, rupa sat ni. Rupa yang kedua, au tarfa'u lahu mata'. Ataupun kita jalan kat tepi sat ni tu orang musafir, orang perdagangan duduk dalam perjalanan saat itu baru boleh ke jawab barang. Apabila kita tengok dia duduk akak barang dia, sore dia ataupun dua orang, barang banyak. Kita tengok kalau kita ada masa, kita akak dia. Akak apa? Akak barang dia tolong naik atas kereta dia ke, tolong naik atas kereta api ke, tolong naik di atas kapal terbang plan ke, tolong naik di atas apa-apa saja. Ini Nabi kita royak atau apa? Ganjaran dia ajruha sedekah. Menepati sedekah juga. Inilah yang panggil Nabi kita ajar nak uwi kita duduk apa al-muayashah. Nak ajar kita saat itu uwi kita boleh hidup sekali dengan manusia ke manusia saat itu uwi timbang rasa gimana. Ada kita tengok masyarakat Cina, masyarakat Jepun, masyarakat mana. Dalam mereka itu kadang-kadang hamuk kan. Nampak guru dia accident berjalan. Tengok itu je. Buat tak tahu. Supaya bahasa sia kata men mi arai ket kena. Supaya benda tak ada berlaku gapo. Tu. Benda lagu tu ada tu. Ada kita tengok atau tapi tempat masyarakat kita alhamdulillah masalah ni masalah tolong menolong. Bergotong royong dalam masalah tolong di antara satu sama lain ni kita boleh tengok. Sebab apa? Sebab kita orang tempat kita tu masih banyak lagi manusia yang berpegang dengan ajaran agama. Tolong menolong. Tengok guru dia accident atas tembok tak kena kita pun ya Allah mudah-mudahnya gi akik tak apa dah. Gi kecek molek, wi kamlangcai, wi semangat kepada dia tak apa dah. Tapi ni kalau tengok hamuk orang ni, tengok orang panggil bahasa sia panggil henketua. Bahasa dulu bahasa Melayu tempat dia panggil budak ni hamuk orang ni. Tengok guru dia ruak bagai dua tangan tu dia jalan awak tak tahu gitu. Bukan dia tu. Orang panggil kata orang tak ada didikan. Bahasa Arab panggil lahu laisa lahu tarbiyah. Tak ada didikan. Tak ada ajaran, tak ada budi bahasa terhadap manusia. Ni Nabi kita duk royak ni karo molek belaka ni. Tu dia amalan tu apa? Sedekah. Dua, yang ketiga wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Tu dia. Dan dengan perkataan yang baik itu pun menepati pahala sedekah juga. Cakap baik ni bukan mudah gak wahai saudara deh. Nak cakap baik ni, cakap molek. Orang duk sedih sikit ni kita cakap tu dia hilang sedih dia. Orang panggil idkhalus surur fi qalbi akhika sadaqah. Tu perkataan ulama tu tapi menepati hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimatu thayyibah. Tu dia. Orang panggil tu kalimatu thayyibah ni termasuklah masuk belaka. Seperti apa? Seperti kita kata apabila saudara kita bersing. Bahasa Melayu kita panggil bersing dah. Bahasa Melayu kita panggil bersing.
Apabila bersing dapat kita, ya pun orang ada agama juga, dia kata alhamdulillah. Kita duduk tepi ni kita dengar yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah SWT beri rahmatkan kamu, berahmatkan kepada kamu. Ya kata tadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tiba-tiba kita dengar ni syarat kita suruh jawab. Tu. Apa boleh kita jawab dia tu? Raddus salam li akhika. Raddul atish, bukan raddus salam, raddul atish. Kita jawab akan orang bersing dapat kita tu, dia kata alhamdulillah, tiba-tiba kita kata yarhamukallah. Tak ni tu orang panggil kalimatut thayyibah. Kita berlagu tu juga, kita mengaji sikit, kita kata alhamdulillah, tiba-tiba dia mengata kita yarhamukallah. Kita paling tengok, oh comel. Kita pun orang ngaji juga, ada ilmu juga, jawab baliklah. Jawab lagu mana? Yarhamukallah, kita jawab yahdina wa yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah SWT tunjukkan jalan kepada aku dan kepada kamu. Nabi Tuhan tunjuk jalan. Sebab itulah di sini ni bukan perkara mudah lah. Bukan perkara nampak tak payah kali, tetapi dengan sebab kita tak tahu, dengan sebab kita tidak ada pengalaman, dengan sebab kita tak ada apa-apa yang kita boleh kontrolkan diri kita, dia rasa payah. Dia rasa payah. So, yang kedua wal bad'u bis salam. Jumpa tu menghidupkan saqafah assalamualaikum. Boleh jumpa sama-sama kita assalamualaikum. Masuk dalam rumah assalamualaikum. Jumpa dengan guru kita orang hawi mula-mula dia panggil kalimatut thayyibah. Sebab itulah kalimah ni Tuhan raya kata ilaihi yas'adu kalimut thayyib yarfa'. Yas'adu kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'. Perkataan molek, perkataan yang disegar tubuh hamba Allah SWT sakit masalah. Hal ni Tuhan termasuk oleh perkataan yang molek dan amal yang soleh tu yang akan naik jumpa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Naik lagu mana tu serahlah, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita menyabitlah kata amalan kita tu naik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terutama pada hari Isnin dan hari Khamis. Sebab itulah hari Isnin Khamis tu disunatkan kita puasa. Nampak tu? Tu dia panggil wal kalimatul thayyibatu sadaqatun. Banyaklah kalimatut thayyibah. Kita apabila kita bagi kemelangkai, kecek saat ni tu dengan saudara kita, dengan adik-beradik kita, dengan guru kawan kita, dengan sahabat kita, dengan siapa-siapa pun yang kita jumpa, kita bisa didik di atas diri kita, kecek biar jadi molek. Kecek biar jadi menyegarkan. Kalau bahasa Sia panggil put ในเชิงบวกตลอดไม่ใช่พูดในทางลบตลอดtak saya begitu nak kecek hak jadi orang panggil kata arah ke molek. Kalau bahasa Melayu panggil mu nak kreatif boleh, tapi kreatif nak bina lah, jangan kreatif nak kacau. Jelas mana tahu apabila kita kecek saudara kita jadi wasa segar, saudara kita diwasa sedap. Tu dia. Habis itu. Yang ke apa ni? Yang ketiga wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Dan tiap-tiap apa ni? Tiap-tiap langkah tiap-tiap langkah yang kita langkah. Jalan ia seorang tu pergi kepada solat, pergi kepada semaya saat ni tu amalan seperti sedekah. Hak ni bagi orang ngaji, orang belajar lama-lama, orang duduk orang panggil kena untuk nak masuk majlis ilmu, orang yang cuba buat rapat-rapat dengan orang soleh, orang duduk dalam masyarakat yang jomel, yang molek, dia tahu perkara ni. Wa bi kulli khatwatin min khatawat tamshiha ila shalah sadaqah. Itu orang panggil kata langkah kita tu pergi pada masjid. Mau kita jauh setara mana, kita jalan lagi tu orang panggil kata ada hadis lagi menggugurkan dosa-dosa kecil kita, dan lagi iaitu apa? Iaitu menepati pahala sedekah. Seolah tak kita buat amalan tu menepati kita sedekah di atas diri kita yang Tuhan wi nikmat sebesar-besar kepada kita, iaitu 360 seni hak Tuhan wi kita. Tu dia. Sebab itulah pada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat, ya mana kata umur dia jauh sikit dengan masjid Nabi. Tiba-tiba ya Rasulullah, aku ni nak hidup dekat masjidmu supaya aku boleh semaya denganmu semua.
Niat comel. Niat comel, dia niat comel lah supaya nak widal dengan Jumaah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi royak tanah. Tak ayah lah, muduk jauh pun tak apa ya Ummu Salamah, nama Ummu Salamah. Muduk jauh pun tak apa itu. Nabi kita kata diyarukum tuktabu atharukum. Rumah mu jauh saat ni tu mu jalan mari saat tu dituliskan kesah-kesah mu jalan saat ni. Apa tu lah orang faham saat ni tu dia tak segi mana dengan kenderaan nak jalan. Bukan mudah dah jalan ni. Tu dia kita tengok demo ni tak ada mutu ni, tak ada kenderaan ni, tak ada kereta ni, mari jalan ni sesak apa demo ni. Dak kita tengok waktu lalu dah. Tapi sebaliknya orang hak ada agama, orang hak reti agama, terutama rumah yang dekat-dekat ni dia pergi jalan. Pergi lakoh dia pergi jalan seperti biasa ni, tapi lah dia tahu dah. Kata tiap-tiap lakoh aku jalan ni memanglah menepati pahala sedekah dah. Menepati apa? Menepati pahala sedekah. Sebab tu dah kita ni amalan al-infaq, amalan yang kita sedekah saat ni tu dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak tu royak kata tiap-tiap lakoh manusia tu. Daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia kata An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin yasbahul ibadu fihi illa malakan yanzilan, iaitu mana-mana hamba Allah SWT pada tiap-tiap hari saat itu berpagi-pagi oleh hamba Allah SWT dalam hari itu, malaikat ada dua malaikat yang duk turun cara dengan dia. Fayaqulu ahaduhuma, maka tutullah salah satu daripada dua malaikat dia kata Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah orang yang suka infak saat itu, bagi pertambahan lagi. Bagi dia. Bagi salah atau ya wis 10 Tuhan wis 100. Dia wis 100 Tuhan wis pula 200. Tu maksud dia. Ada malaikat duk doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah kepada orang yang suka infak saat ni tu bertambahan lagi khalafa. Sebab tu satu hadis Nabi iaitu manaqasal malu min sadaqah. Tidak akan kurang harta dengan sebab kamu sedekah. Sebab tu saya yakin pernah jumpa dengan para asatizah kita, guru kita, kawan kita. Dia kata, aku ni apabila sedekah ni 200, Tuhan wi 2000 dia kata. Apabila aku sedekah 20, Tuhan wi 200. Tuhan wi 500. Hak tu panggil kata cuba dia. Orang panggil kata kan tolong dia terhadap diri dia sendiri, dia perhati tengok amalan tu. Amalan al-infaq, amalan sedekah saat itu tu malaikat doa kepada dia. Wa yaqulul akhar, dan malaikat seorang lain kata Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ya Tuhanku, acu binasalah mereka yang tak keluar sedekah, tak mengeluarkan infak, binasalah. Mana kata tiap-tiap kita ni, tiap-tiap pagi ni malaikat duk kira cara sombong dengan kita, duk royak, duk gitu, duk gini kepada kita, duk doa terhadap kita. Allahu akbar. Ini hadis yang orang panggil muttafaqun alaih. Binasalah ke mana tu? Kadang-kadang demo tu tak ada keluar, tak ada infak, tak ada sedekah, tak ada binasa apa. Maka kita tak ingat, binasa ni ada dua. Binasa yang kita boleh tengok selalu, boleh tengok dengan mata kepala kita tu. Binasa situ apa? Kadang-kadang harta ya saat ni tu hilang. Kadang-kadang harta dia tu makan di api, nasallahu salam wal afiyah. Kadang-kadang harta dia saat ni tu apa? Dia sendiri yang bakar. Seperti pergi beli rokok, pergi beli benda-benda yang tak pakar, benda-benda yang tak berguna, tak berfaedah kita kata. Itu panggil salah satu rupa talaf. Rupa yang jadi binasa. Yang so lagi dia panggil at-talaf ma'nawi. Duit ada banyak, kenapa tak cukup? Duit, wang tu penuh rumah kita kata. Tapi wasa tak cukup situ. Kau cari wang kau banyak, wasa tak cukup. Wasa tak kena. Wasa, bahasa Arab dia panggil laisa indahu qanaah. Tidak ada bagi seorang saat itu ada sifat apa? Sifat wasa cukup. Bahasa saya panggil mai rusuk piang po. Also lagi mai rusuk po. Mai rujak po kita kata.
bahasa Thailand dah. Bagi orang Malaysia tu, saudara-saudara kita yang saya hormati dah, kita boleh belajar nanti bahasa Thailand. Bahasa tempat kita di sini. Tu dia. Tapi kita royak ni dua lah. Orang panggil at-talaf hissi dengan at-talaf maknawi. Dua-dua ni kita boleh tengok lah masyarakat sekarang. Kadang-kadang mereka ni tengah-tengah ada tubik lah berita baru-baru ni kata duit ya ni kalau belakang ni penuh wang. Penuh duit. Tapi akhir-akhirnya dituduhkan orang, ditangkap oleh orang, dihilangkan oleh orang, sambungkan oleh orang. Itu dipanggil talaf maknawi. Maka di sinilah kita wisuda kata tiap-tiap hari itu malaikat doa kepada dua malaikat tu doa kepada dua kumpulan ni. Kumpulan yang tak suka nak keluar infak, kumpulan yang suka kepada nak keluarkan sedekah, keluarkan infak jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini paling kata kita patut sedarlah perkara tersebut. Mudah-mudahan kita dapat boleh reti sebagai ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salah sadaqah. Tiap-tiap langkah kita jalan lagi kepada semaya menunai hak Allah Subhanahu taala tu orang panggil apa? Orang panggil termasuk dalam ganjaran dia tu ajaran sedekah. Tu dia. Yang terakhir wa tumitul adza 'anit tariq sadaqah. Dan sebagai amalan terakhir ini, amalan yang apabila kita buat menepati sedekah, kita duk syukur terhadap Allah Subhanahu taala yang Tuhan wikan tulis-tulis sendi-sendi kepada kita 360 sendi itulah, maka kita pergi halihkan perkara-perkara yang menyakiti. Tumi itu bermakna tuzilu. Amata yumitu. Engkau yang menghilangkan, menghalihkan perkara-perkara yang menyakiti anak ada. Jalan raya di atas batas kita tengok ada paku, ada kayu-kayu, ada najis-najis, ada siapa-siapa. Kita tengok kita halih. Kita tengok kita buai. Kita tengok kita pergi. Kalau kita tak kuasa apa, kita upah orang gapo. Orang panggil perkara-perkara tersebut termasuklah gapo? Kita sedekah terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita saat itu tu kita sedekah seolah nak syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kena khabarlah. Tapi hak lagi hak semua kita sebut segala amalan saat itu tu berhajatlah kepada kita kena ikhlas. Kita kena ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bulat-bulat aku buat ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan sikit-sikit tu ada juga aku buat ni kerana nak syukur ni terhadap hak Tuhan anggota orang panggil kata tulis-tulis sendi-sendi yang Tuhan kepada aku tu berhak di atas aku nak sedekah, maka aku buat amalan ni kurang-kurangnya aku dapat akan boleh syukur terhadap Allah Subhanahu taala. Maka Tuhan royak wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuhan perakat kepada kita ta'azzana rabbukum. Perakat ke mana? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur terhadap nikmat tu aku beri kepada kamu, nescaya Tuhan nak tambahkan kepada kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita ingkar nikmat Allah Subhanahu taala, maka kita nantilah dapat ganjaran yang sangat pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tengok ni semua saning tu orang panggil kata sebagai amalan yang kita nak sedekah di atas diri kita sendiri. Amalan yang kita nak sedekah di atas diri kita sendiri. Dan lagi sebagai riwayat yang lain. Riwayat yang lain lagu mana? Ia kata di sini hak riwayat yang lain ia kata semua saning tu kalaulah kita tak sah, kita tak ada nak buat hak-hak perkara tersebut saat ni tu wa yajzi'u ad-duha yarka'uhuma kullayawm. Ada satu hadis yang satu riwayat lagi tu iaitu apa? Memadai apabila kita nak sedekah terhadap anggota kita hak Tuhan kepada kita sebagai nak syukur yang wajib kita syukur iaitu kita semaya duha kurang-kurang 2 rakaat sehari. Semaya duha kita maklum dah, bukan semaya rawatib, bukan semaya kapit waktu tu, semaya an-nawafil umuman yang tidak ada waktu, tapi waktu dia tu dalam sakat ke apa? Dalam sakat kata matahari naik segala sehingga gelicir matahari. Celah-celah tu panggil waktu solat duha. Tapi kalau kita semayanya sesikit-sikit 2 rakaat,
menepati kita syukur terhadap nikmat Allah SWT yang Tuhan beri kepada kita, kemudahan segala-gala kepada kita. So Allah kata semaya duha tu semaya menepati, semaya kita nak syukur terhadap nikmat yang Allah SWT beri kepada kita. Kurang-kurang kita boleh buat amal lah. Kurang-kurang 2 rakaat, sebanyak-banyak semaya duha itu 8 rakaat. Maka apabila kita buat sehari tu semaya duha 2 rakaat tu, menepati kita sebagai hamba ni sedar di hati saat ni tu kita nak syukur segala nikmat itu Tuhan bagikan kepada kita. Nampak tak tu? Tu dia. Maka kesimpulan di sini, kata bukan 3-4 perkara ni je, 5 perkara ni je hak jadi amalan sedekah, hak kita ngaji haisah lepas, iaitu tak kira kita zikir, tak kira kita tahmid, tak kira kita kata tahlil apa tu menepati amalan sedekah saja. Cuma dalam banyak-banyak tu kadang-kadang amalan tu manfaat klik pada diri kita saja je. Kadang-kadang amalan itu bermanfaat pada diri kita dan klik juga kepada masyarakat dan kawan-kawan saudara-saudara kita yang lain. Seperti kita menegahkan perkara mungkar dan suruh perkara makruf. Bukan boleh kita saja, boleh juga kepada orang lain. Seperti kita pergi menyelesaikan masalah selisih di antara kawan-kawan kita. Bukan klik manfaat pada kita seorang, tetapi klik juga, kembali juga manfaat itu kepada masyarakat yang kita duduk. Maka saya serulah kepada ayah-ayah di sini, diri saya dan ahli keluarga saya, ada dengarkan suara ni, hendaklah kita terima kasihlah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan bagikan kepada kita segala-gala nikmat. Maka kita buat amalan yang kita sebut saat itu menepati sedekah supaya apa? Supaya nak syukur, terima kasih terhadap apa yang Tuhan bagikan nikmat, sebesar-besar nikmat juga tu nikmat as-sihah, nikmat kesihatan. Hendaklah kita syukur terhadap Allah Subhanahu taala, nasihat Allah akan tambah lagi kepada kita. Maka pemberian saya, pengingatan saya pada minggu yang maha mulia ini, hari yang maha mulia ini, mudah-mudahan kita boleh amallah atas diri kita, dan apakah lagi kita boleh royak pula kepada adik kakak lain, mudah-mudahan dapat kita boleh manfaat semua. Di akhir ini kami katanya aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri innallaha basirul bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.